Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Korban dah dekat. Jadi bersempena dengan ketibaan Hari Raya Korban ataupun Aidil Adha, pastinya umat Islam di seluruh dunia akan mengadakan ibadat korban. Jadi bersempena dengan kita akan mengadakan ibadat korban pada tahun ini, saya ingin memberikan sedikit panduan di atas sifat saya sebagai pegawai agama daerah Kota Star. Jadi saya ingin memberikan panduan pelaksanaan ibadah korban mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, khususnya di Kedah ni oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Negeri Kedah. Jadi saya tujukan bingkisan ini kepada semua imam dan jawatankuasa Qaryah Masjid daerah Kota Star, semua pengurusi surau dan jawatankuasa surau dalam daerah Kota Star, semua jawatankuasa pengurusan korban dalam daerah Kota Star, dan semua peserta-peserta yang akan melaksanakan ibadah korban dalam daerah Kota Star. Saya sampaikan pesanan ini, video ini untuk panduan kita melaksanakan ibadah korban. Pun demikian, seandainya video ini tersebar ke daerah lain pun, bolehlah sesiapa yang mengikuti video ini mengambil manfaat di sebalik pesanan yang akan saya sampaikan ini. Yang pertamanya, penonton-penonton video ini, saya ingin berpesan bahawa kebenaran melaksanakan ibadah korban yang telah dibenarkan oleh kerajaan mestilah sekurang-kurangnya mematuhi dua perkara atau dua peraturan. Yang pertamanya ialah mematuhi hukum syarak. Kita nak buat korban hebat macam mana sekalipun, lembu korban besar macam mana sekalipun, pengurusan hebat macam mana sekalipun, selagi tidak mematuhi hukum syarak, maka korban itu sudah pasti tidak sah. Bila tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka rugilah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh peserta-peserta korban. Rugilah masa yang dibazirkan oleh pengurusan korban. Jadi sila pastikan hukum syarak itu dipatuhi di dalam kita melaksanakan ibadah korban. Dan yang keduanya, saya pohon dan memberi peringatan bahawa patuhlah SOP yang telah dikeluarkan. Patuhlah SOP yang telah dikeluarkan khususnya oleh pengurusan korban daripada jawatankuasa Qaryah Masjid, jawatankuasa surau dan jawatankuasa pengurusan korban, termasuklah yang perlu mematuhi SOP ini adalah peserta-peserta korban. Jadi SOP yang detail itu boleh saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan merujuk kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. SOP itu telah diviralkan secara meluas dan saya yakin dan percaya semua orang telah melihat SOP tersebut. Yang perkara yang berikutnya ingin saya berpesan berkaitan dengan bagaimanakah kita nak mendapatkan kebenaran mengadakan korban. Oleh kerana kita mengadakan korban dalam era PKP, kita tidak boleh melakukan korban sewenang-wenang dan sebebas-bebas ataupun secara mutlak. Maka kita terikat kepada kebenaran. Yang pertamanya, untuk memastikan korban kita ni boleh dilaksanakan, pohonlah permit daripada pejabat veteriner daerah. Orang dulu panggil pejabat haiwan. Pohonlah permit daripada pejabat veteriner daerah. Dua permit ni, permit ada dua. Yang pertama, permit untuk mengadakan korban daripada pejabat veteriner daerah. Dan yang kedua, permit untuk pindah ternakan. Pindah ternakan tu dari satu tempat ke tempat tu kena dapat permit daripada pejabat veteriner daerah. Setelah mendapat permit daripada pejabat veteriner daerah, maka bawalah permit itu dan pohon pula kebenaran untuk mengadakan korban. Kebenaran itu dipohon kepada pegawai agama daerah. Kalau dalam konteks Kota Star ni, kena pohon kepada saya lah. Majukan borang permohonan yang telah siarkan berserta dengan permit yang telah diperoleh daripada pejabat veteriner daerah, majukan kepada pejabat agama daerah untuk mendapat kebenaran mengadakan ibadat korban. Itu. Dan tempat untuk mengadakan ibadah korban yang standard, yang pertama, ibadah korban ni boleh dilakukan di rumah sembelihan. Rumah sembelihan tu orang panggil tempat sembelih lah. Tempat sembelih di tan tu ke rumah sembelihan lah. Tan lembu dan seumpamanya. Dan yang keduanya, boleh diadakan korban di masjid
dan yang ketiganya di surau. Selain daripada tempat-tempat ini boleh juga, tapi kena dapat kebenaran daripada PBT. Di taman perumahan, di tempat persendirian, hak tu mesti dapat kebenaran daripada PBT, tetapi kebenaran daripada pejabat veteriner dan juga pejabat agama daerah tetap mesti diperoleh. Itu tempat-tempat untuk mengadakan sembelihan. Jadi untuk tujuan penyeragaman, saya nasihatkan bahawa cukuplah kita mengadakan korban di salah satu daripada 3 tempat ini, iaitu sama ada di rumah sembelihan, orang Kedah panggil tan, rumah sembelihan ataupun tan. Yang kedua di pekarangan masjid. Pekarangan masjid tu tak semesti di pekarangan lah, di belakang orang sebut tu supaya tak buatlah masjid, dan juga di perkarangan surau, di tempat-tempat ini. Perkara yang berikutnya perlu kita patuhi untuk melaksanakan ibadat korban pada tahun ini ialah petugas korban. Petugas korban, yang dimasukkan petugas korban ialah tukang sembelih, tukang perabah lembu ataupun tukang menumbangkan lembu ni. Jadi tukang lapah, tukang cincang, tukang potong, tukang buah dan bekas, ini semua adalah dinamakan petugas korban. Maka petugas korban ini dihadkan kepada 12 orang sahaja, tidak boleh lebih. 12 orang sahaja, dan syaratnya petugas korban ini berumur 21 hingga 60 tahun. Jadi bermakna tahun ini syarat ketatlah. Orang-orang yang biasa buat korban yang umur 60 ke atas tu, untuk tahun ini kena rehat salah. Nanti bila tahun hadapan mungkin COVID pun dah tiada, PKP pun dah berakhir, mungkin kita boleh kembali kepada normal lama. Petugas korban umurnya 21 hingga 60 tahun sahaja. Lepas tu syarat-syarat yang lain tuan-tuan boleh ikuti dalam SOP yang telah dikeluarkan. Berkaitan dengan peserta korban pula, peserta korban ni dia tidak dibenarkan berada di tempat penyembelihan korban. Tak dibenarkan untuk terlibat di dalam aktiviti menyembelih, melapah, mengagih dan seumpamanya, kecuali jika peserta korban tu dia adalah petugas dalam senarai 12. Itu tak apa. Tapi kalau dia tak masuk dalam senarai 12, maka peserta korban tidak dibenarkan berada di tempat sembelihan korban. Dia hanya boleh berada di situ last minute. Last minute ni iaitu ketika datang nak mengambil daging korban miliknya. Nanti petugas korban saya nasihatkan supaya set time elok-elok. Contohnya kalau kita start sembelih pukul 9.30, katakan selesai semua bubuh daging korban dalam bekal masing-masing, katakan boleh siap dalam masa sejam, maka deal dengan peserta korban 10.30 boleh mai ambil, tu pun boleh mai ambil, tak boleh mai ambil sontak kalau 7 orang. Dia ada masa peringkat-peringkat, dia ada penjarakan masa supaya nak elak daripada berjarak-jarak, duduk dekat-dekat dan seumpamanya. Jadi pengurusan korban tolong pastikan bahawa peserta korban datang mengambil daging korban mereka itu mengikut jarak masa yang sepatutnya. Kemudian oleh kerana peserta korban tidak boleh berada di tempat sembelihan korban, maka untuk memastikan korbannya itu sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ni kata kena raih hukum syarak ni, maka dia perlu berlapas wakil, wakalah kepada pengurusan korban, jawatankuasa ibadat korban. Dia nak wakil apa? Dia ada yang pertama sekali wakil pembelian binatang korban, yang kedua wakil sembelihan, yang ketiga wakil agihan kalau dia tidak mau langsung datang ke tempat mengadakan ibadat korban tersebut. Jadi saya nak sebutlah kepada peserta korban, yang pertama sekali pastikan dia mewakilkan terlebih dahulu kepada pengurusan korban untuk membeli binatang korbannya. Jadi saya nak ajarkan kepada sesiapa yang belum mengetahui. Siapa yang dah tahu tak ada masalah. Okey, dia punya ayatnya lebih-lebih kuranglah, sebab kita jangan, orang Kedah kata jangan jadi kayurun ikut duri benui, tak maulah. Yang penting ayat tu dipahami. Jadi macam ni cara kita nak okeykan kepada pengurusan korban. Katakan pengurusan korban tu imam masjid tu, ataupun setiausaha masjid tu. Kalau kontak Korea pula pengurusi, kalau kontak surau pula pengurusi surau tu, ataupun setiausaha surau tu. Jadi katakan kepada orang tu, kata macam ni,
saya wakilkan kepada tuan. Kalau dia tu imam, saya wakil kepada tuan imam. Kalau dia ustaz, ustaz lah. Ini saya bagi ayat yang standard. Saya wakilkan kepada tuan untuk membeli lembu. Untuk membeli lembu bagi pihak saya. Ataupun kalau kambing, saya wakilkan kepada tuan untuk membeli kambing bagi pihak saya. Wakil lagu tu. Dan wakil ni boleh secara telefon, secara video call, dan boleh juga diwakilkan secara tulisan. Tulisan dalam konteks sekarang orang tulis WhatsApp lah. Saya wakilkan kepada Tuan Haji Kamarudin, kalau pengurusi itu nama Kamarudin. Saya wakilkan Tuan Haji Husin, kalau setiausaha surau itu nama Haji Husin. Saya wakil kepada Tuan Haji Husin untuk membeli lembu korban saya. Saya mewakilkan kepada Tuan Haji Kamarudin untuk membeli binatang. Tak usah kata binatang lah, katalah kalau kambing, kambing lah, lembu lah. Saya wakilkan kepada Tuan Haji Kamarudin untuk membeli kambing korban saya. Jadi orang yang diwakilkan, dia boleh sama ada berlafaz ataupun menjawab reply dalam tulisan WhatsApp tu, ataupun dia terus mengambil tindakan. Dia tak kata setuju pun, dia terus pergi beli pun, arti dia sudah menerima wakil itu. Jadi pastikan kita berwakil terlebih dahulu. Kalau kita tak wakil, dia pergi beli, maka tidak sah pemilikan. Ini ada dalam ramai-ramai duk buat korban tu, dia punya ghalit, dia punya alpa lalai, terlupa nak wakil, orang beli siap lah. Jadi sekali lagi saya ingat, kita lepaskan wakil. Saya wakilkan kepada Tuan Haji Kamarudin, saya wakilkan kepada Tuan Haji Husin untuk membeli lembu bagi pihak saya. Nanti ada orang kata, saya bukan beli seekor ustaz, saya satu bahagian ya. Yalah, lembu kalau 7 orang pun nak beli lembu juga. Jangan kata untuk membeli sebahagian. Kata lembu, tak ada masalah. Saya wakil kepada Tuan Haji untuk membeli lembu bagi pihak saya. Tuan Haji pun saya terima wakil. Saya setuju beli. Selesai. Kemudian yang kedua, itu lepas wakil, sama ada tulisan ataupun lisan. Yang kedua, wakalah yang kedua ialah wakalah sembelihan. Kita nak kena wakil kepada tukang sembelih. Jadi pengurusan korban, contohnya kalau dia dah kenal pasti siapa tukang sembelih, bagi tahu sajalah kepada peserta korban. Sama ada dia nak berlepas wakil secara telefon ataupun secara WhatsApp pun boleh. Wakalah ni secara tulisan pun boleh, secara lisan pun boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana cara nak melepaskan wakil sembelih? Katakan macam ni. Saya wakilkan kepada Tuan Imam. Kalau yang nak sembelih itu imam. Saya wakilkan kepada ustaz. Kalau nak sembelih itu ustaz. Saya wakilkan kepada tan. Tu bahasa orang Kedah lah. Tan lembu tu. Tapi kita nak wakil tukang sembelih ni, kita kena cari orang alim. Sunat wakil pada orang alim. Sebab dia tahu hukum hakam berkaitan dengan korban. Jadi kita wakilkan macam ni. Saya wakilkan kepada tuan menyembelih lembu saya sebagai korban. Ada setengah orang lah dia kata kerana Allah Ta'ala terpulang. Nak kata kerana Allah tak apa, tak mau kata tak apa. Saya wakil kepada tuan untuk menyembelih lembu korban saya. Saya wakil kepada tuan untuk menyembelih kambing korban saya. Dia akan terima. Kalau kita buat video call, dia kata saya setuju sembelih. Kalau tak kita WhatsApp saja, dia pun jawab saya setuju, tak ada masalah. Kita wakil lagu tu. Jadi pastikan, sebab kita tidak boleh berada di lapangan. Jadi kita wakil siap-siap. Bila nak wakil, wakil ni sebelum sembelihan. Jangan wakil lepas sembelih. Sebelum sembelihan, sehari sebelum pun boleh, 2 hari sebelum pun boleh, tak ada masalah. Lembu kita tak tengok, kambing kita tengok, tak apa. Sebab lembu tu memang sah di milik kita, sebab telah dibeli oleh orang yang telah kita wakilkan kepadanya untuk membeli lembu korban kita. Dan ada satu lagi lepas wakalah, ni dia pergi 3 in 1. Bukan 2 in 1, 3 in 1. Macam mana? Dia lepas sekali saya, tapi merangkumi semua. Ni bagi orang yang nak ambil jalan mudah. Macam mana cara nak berlepas wakil? Macam ni. Dia melepas wakil tu untuk tujuan membeli, sembelih dan agihan. Dia tak ambil langsung. Macam orang buat korban jarak jauh. Ni dalam konteks kita hari ni pun, wakil peserta tak boleh main di lapangan, seolah-olah macam korban jarak jauh. Macam mana cara nak lepas wakil? Katakan macam ni. Buat video call, telefon tak tengok muka pun tak apa, WhatsApp pun tak apa. Saya wakilkan kepada tuan untuk membeli lembu, dan saya wakilkan kepada tuan untuk menyempurnakan korban saya.
Ataupun kata macam ni, saya wakilkan kepada tuan untuk membeli lembu dan saya wakilkan kepada tuan untuk menghasilkan korban saya. Jadi makna wakil beli dah untuk menyempurnakan, maksud untuk menjadikan lembu tu sebagai korban. Jadi orang yang telah diwakilkan tadi, bila dia terima, saya terima wakil, maka dia pergi beli lembu, lepas tu dia pergi suruh kepada seseorang untuk menyembelih lembu itu sebagai korban si fulan yang telah melepaskan wakil kepada wakil tadi. Dan peringatan kepada peserta korban, setelah kita berlepas wakil, jangan lupa niat. Niat itu penting untuk menjadikan korban kita sah, diterima oleh Allah dan mendapat pahala. Macam mana cara kita nak niat? Setelah, contoh ni, saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk membeli lembu untuk dijadikan korban. Selesai. Tak niat kita apa. Tapi kalau kita nak ambil wakil kali yang kedua, saya wakil kepada Tuan Haji untuk sembelih lembu saya sebagai korban. Lepas kata lagu tu, maka terus kita niat dalam hati, ku jadikan lembu itu sebagai korban kerana Allah Ta'ala. Jadi niat itu boleh mendahului sembelihan sehari, beberapa hari setelah kita melepaskan wakil. Jadi kita kata, saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk menyembelih lembu saya. Maka lepas kita niatlah hati, ku jadikan lembu itu sebagai korban. Gitu. Kalau kita dapat wakalah hak 3 dalam situ tu, saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk membeli lembu dan mewakilkan kepada Tuan Haji untuk menyempurnakan atau menghasilkan korban saya. Lepas kita kata tu, kita niat tu, ku jadikan lembu itu sebagai korban kerana Allah Ta'ala. Jadi bila mereka sembelih esok ni, lembu itu telah menjadi korban kita, insya-Allah ikhlas, maka kita akan mendapat pahala. Dan yang terakhir saya pesan berkaitan dengan bilangan binatang. Di satu tempat SOP telah menetapkan bahawa satu hari kita boleh lembih di masjid dan surau, satu hari kita boleh menyembelih tak boleh lebih daripada 5 ekor binatang. Tak boleh lebih daripada 5 ekor binatang. Tapi kalau di rumah sembelihan lebih daripada tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau di masjid dan surau tak boleh lebih daripada 5 ekor binatang. Jadi petugas bagi setiap ekor tu dihadkan kepada 12 orang sahaja. Jadi kalau 5 ekor tu menggunakan petugas yang sama, tak ada masalah. Tapi kalau petugas yang berlainan, artinya selepas ekor yang pertama selesai, maka petugas yang pertama tu kena selesai semua, dia beredar, barulah di tempat tu boleh mai petugas yang kedua untuk menyempurnakan ekor yang berikutnya. Demikianlah sikit sebanyak panduan yang dapat saya berikan kepada muslimin muslimat, pengurusan korban, peserta korban, khususnya yang berada dalam daerah Kota Star, juga yang berada di luar daripada daerah Kota Star. Semoga dapat mengambil manfaat dan semoga ibadah korban yang kita lakukan tahun ini, yang pertama kita ikut hukum syarak, yang kedua ikut SOP. Semoga ibadah korban kita sah, diterima oleh Allah dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.